Assalamualaikum, Nur Alis, Nur Sila Ismail, Kifli Zul, Emma. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pemilik kitab mungkin boleh terus buka 59 sebab buku Ustazah 57. Rahimah Abdul Rahman, Nuriza Mat Daud, Nuraini Ahmad. Alhamdulillah, Johor Baru clear ke audio dan video. Syarifah Safiah, Zaini Osman, Farliza Mat Akhir, Ahadiah Agoy, Waalaikumsalam. Wah, orang Sabah bah, insya-Allah. Sa'diah Karmo, Ariza Ahmad Nawi, Mauda, apa khabar? Masya-Allah. Mas Lizah Bagiran, Asiyah Atan, Nur Hayati, Zainuddin, Wan Nuraini, Siti Ramlah Osman. Syok sebut nama-nama sahabat La Tahzan ni. Wan Yahya, Nizar Ramli, Hamidah Sa'ad. Baik, mari kita sama-sama mulakan. InsyaAllah Kak Nazatul Naina, Imam Mustafa, ahlan-ahlan, subhanallah. Wah, ramai orang Johor pula ni. Sahabat-sahabat Kuantan, baru nak muncul. Siti Azmahan Imamat. Baik, AV bagus, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, seronoknya rasa macam diri ni sampai ke Kuala Kangsar, Seremban, Ceras, Johor, Kuantan. Allahu Akbar, satukanlah hati-hati kami ya Allah. Al-Ustaz, subhanallah. Sabah pun ada. Allahu Akbar, moga Allah satukan hati-hati kita. Semoga Allah satukan kita sampai ke syurga Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang bersama-sama dalam kitab La Tahzan, kita sampai kepada bab yang ke-31. Tapi ini sambungan kedua. Sebenarnya maknanya hari ini hari ketiga kita bahas tajuk ke-31. Tajuk kesedihan, bukan keharusan. Masya Allah. Pagi tadi di TV Al-Hijrah pun Ustazah ada bacakan bab ni kan. Kalau anda perasan, kalau anda join pagi tadi, subhanallah, tajuk ini sangat-sangat menyuntik semangat lah kan. Sebab ramai sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dalam kesedihan. Keberkatan majlis ilmu ini, sahabat-sahabat semoga semua yang sedih-sedih Allah beri kekuatan, Allah gembirakan hatinya, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Percayalah, Allah tak pernah mungkir janji dan kehidupan kita bukan berakhir setelah kita mati. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah, semuanya kita sedang queue untuk mati itu. Maka bila melihat kematian ini semakin hampir, dukanya, sedihnya orang lain adalah sedihnya kita juga. Jom kita bangkit bersama. Okey, kita bangkit bersama. Sama sekali tujuan kitab La Tahzan ini dibacakan kepada anda bukan untuk menafikan kesedihan anda, bukan untuk mentertawakan siapa yang diuji, tidak, wallahi tidak. Tapi kitab La Tahzan dibacakan baris demi baris, perenggan demi perenggan untuk memujuk hati kita bersama-sama. Okey, jadi semoga sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita, Allahu Akbar, ya, ramai dalam kesedihan. Saya sebutkan kitab saya muka surat 57. Jadi tolong siapa yang ada kitab, tolong tulis muka surat 59 lah mungkin. Sebab dengan Ustazah ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, happy birthday, subhanallah, sana hilwah untuk Nur Azlina Syukur. Dan siapa saja yang menyambut hari jadinya hari ini. Sebenarnya setiap hari pun adalah hari kelahiran. Sebab Allah beri peluang untuk kita hidup. Maka sahabat-sahabat, makin hari kita ditambah usia, semoga Allah berikan keberkatannya, panjang umur penuh barakah. Takut panjang umur tapi tidak ada keberkatan. Jadi tahniah, semoga Allah berikan limpahan rahmat insya-Allah siapa sahaja yang menyambut hari lahirnya hari ini. Okey, terima kasih Umi Aiman, buku baru muka surat 60. Okey. Kita sampai kat tengah-tengah tu. Kalau kita perasan semalam Ustazah baca di perenggan kedua. Siapa saja membaca gitu kan. Saya tak ulang lah yang semalam-semalam. Anda boleh tonton semula di page Ustazah Muzayyanah. Okey.
Semua ada detail tarikh. Kalau tajuk 31, semalam saya tulis sambungan 1. Hari ni saya tulis sambungan 2. Okey. Baik, terdapat sebuah hadis yang menyebutkan bahawa sehingga kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila Ustazah baca kitab ni saya kata lah, untungnya lah orang yang masuk kuliah La Tahzan ni. Sebab macam hari ni kita belajar tentang hadis pula. Hadis yang sahih macam mana kita nak ikut? Hadis yang tak sahih macam mana pula? Jadi untuk mendetailkan ni sudah pastilah ada para asatizah kita dalam bidang-bidang yang tertentu. Cuma saya nak tekankan, tidak ada ruginya orang masuk ke majlis ilmu, dia berkait-kait. Kita belajar akidah ada di dalamnya, kita belajar syariah ada. Kemudian kita belajar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akhlak. Lagilah dalam urusan kita dengan Allah ni kan, melayani kesedihan tu bagaimana Allah tunjuk kat kita melalui, Masya Allah, kehebatan seorang ulama bernama Dr. Aida Al-Qarni untuk kita cuba memahami ayat-ayatnya, hadis-hadis Nabi SAW. Apa satu hadis yang berbunyi, Innallaha yuhibbu kulla qalbin hazin. Kita baca ni pun, Ustazah sendirilah daripada awal dulu bila Ustazah baca ni, tak syok ni baca ni. Sebab bila kita biasa jumpa Innallaha yuhib, sesungguhnya Allah tu cinta. Kemudian kita belajar semalam hazan. Ini sekarang hazin. Nak bercerita tentang huruf hazainun yang bermaksudnya sedih. Takkan Allah cinta kepada hati-hati yang bersedih? Okey, tengok apa syarah dia. Sesungguhnya Allah menyukai setiap hati yang merasa sedih. Sebab tu bahaya kalau kita baca hadis saja. Okey, orang baru dengar bab ni, dia tak nak dengar sampai habis, tiba-tiba dia kata okey lah, aku seronok kalau aku ditimpa kesedihan. Kalau macam tu biar sedih sampai mati, tak payah bangkit-bangkit, tak payah repair balik jiwa macam tu lah kan. Sedangkan hadis ini ternyata tidak diketahui sanadnya, yakni jalur periwayatannya. Kan diceritakan an daripada tu diragui. Berapa orang? Ada yang di antara mereka diragui, maka dia tak layak menjadi hadis sahih. Dan siapa pula yang meriwayatkannya? Hadis ini tidak diketahui kesahihannya. Selain itu, hadis ini juga tidak dapat dikategorikan sahih kerana ianya sangat bertentangan dengan ajaran agama dan tuntutan syariat. Kenapa pula? Kan sahabat-sahabat, sebab kita dah belajar dah sebelum-sebelumnya Allah suruh kita bangkit dari kesedihan. Tiba-tiba hadis ni sesungguhnya Allah menyukai setiap hati yang merasa sedih. Ini bahaya kalau kita mengaji sekerat-sekerat ni, kan? Dan sekiranya memang khabar, yakni hadis itu dianggap sahih, maka penjelasannya adalah seperti berikut. Kalau ada yang mengiyakan hadis ni sahih, contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah, baik, kita tak nak bergaduh dalam perkara-perkara yang melibatkan khilaf, perbezaan pendapat. Jadi dia ajak kita berfikir begini, yakni kesedihan itu adalah salah satu musibah dari Allah yang ditimpakan kepada hambanya untuk mengujinya. Okey, akur, rasa sedih ni asbab datangnya ujian. Kenapa Allah datangkan ujian? Sebab Allah nak test lah iman siapa di kalangan kita yang paling tinggi, yang paling berkualiti di sisi Allah. Artinya, jika hamba tersebut mampu menghadapinya, menghadapi rasa sedih, menghadapi kesedihan itu dengan kesabaran, maka sesungguhnya Allah mencintai kesabaran orang tersebut dalam menghadapi cubaan itu. So, bukan rasa sedih itu yang diraihkan oleh Allah. Bukan melayani kesedihan itu yang menyebabkan anda yuhib, hadis ni, dicintai oleh Allah. Tetapi, rasa sabar, Masya Allah, yang diserap masuk, diundang oleh siapa? Kita lah. Orang datang lalu cakap sabar 1000 kali orang cakap sabar. Kalau kita tak memilih untuk sabar, kita takkan sabar. Yes, sahabat-sahabat dengar majlis ilmu, kita bertemu dengan orang-orang soleh, ini semua saranan Nabi SAW. Tapi kita belajarlah dengan guru hebat mana, tapi kita sendiri tidak kuat untuk bangkit, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita akan jatuh. Dan kita akan membiarkan diri kita dalam kesedihan. Lalu di sana ada orang membuat keputusan, kalau macam tu buat apa majlis ilmu? Buat apa jumpa orang-orang soleh? Buat apa dengan nasihat orang? Kita duduk sajalah diam-diam kat rumah. Kalau kita dah ready untuk bangkit daripada sedih, biar kita bangkitlah. Kalau kita rasa nak bersedih lagi, kita tariklah selimut, duduk diam-diam. Orang duduk ting-tong rumah kita, ketuk pintu rumah kita pun biar pergi kat depa lah. Macam tu kan sahabat-sahabat. Kan?
Tak. Bila kita membiarkan kesedihan itu tanpa dirawat, tanpa kita, ustazah selalu kata, hadirlah majlis ilmu, dia merupakan satu terapi jiwa. Tak mau juga, ustazah ni cakap je senang, dia tak rasa. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat, nak diziarahi oleh orang lain, ataupun sekarang nak di video calli, nak dinasihati, tak nak dengar voice note kumpulan ahli grup. Dia ni senyap sajalah sejak dia dapat kesedihan. Kita nak nasihat dalam grup pun dia left grup terus. Contoh kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita mengasingkan diri daripada orang lain. Anda harus juga meyakini, bila kita memilih untuk down, putus asa, melayani kesedihan, di sana ada satu makhluk yang sentiasa siap sedia, mengintai-ngintai, intai setiap celah ruang. Masa ni paling patut aku datang dekat kat dia, belai-belai dia, layani dia. Sebab tu kita, kalau kau panggil orang mai pujuk kau pun, atang kau juga. Ada kau susah ni orang datang tolong kau. Dia menjahat-jahatkan ni, bisikan-bisikan jahat. Siapakah itu, sahabat-sahabat? Itulah dia iblis laknatullah. Suka sangat tengok orang dalam murung. Itu bahaya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah ni meremang bulu roma semalam tengok berita kan. Kenapalah sampai ada satu kejadian yang di TUDM tu kan, sahabat-sahabat, kita tak tahu hujung pangkal cerita. Tapi bila kita melihat angka, apa doa saya, ampunkan aku dan ampunkan dia ya Allah. Kita tak tahu sebab apa. Tembak 3 orang, kemudian last kali tembak diri sendiri. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila mana orang itu menggunakan akal dengan waras, dia takkan melakukan macam tu. Sebab tu kita awal-awal, ampunkan aku, ampunkan dia ya Allah. Apa sebab agaknya jadi macam ni ya Allah? Maka seandainya sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang dah mula berkata-kata mental kot, sekian kot sekian. Apa punca berlaku apa sahaja ketidakwarasan, tindakan kita tu mengikut emosi, sudah pasti masuk syaitan. Sebab tu kita jangan pernah sombong, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan kata, aku tak perlu nasihat sesiapa, aku tak mahukan, tak nak dengar nasihat-nasihat orang lain. Kan kita dah belajar, orang yang tak nak dengar nasihat, dia sedang hijab hati dia. Hijab hati ni dengan apa? Kerana apa? Keras sangat hati, susah nak menerima nasihat. Sahabat-sahabat, kerana timbunan dosa. Jadi, apa yang kita doakan semalam, orang-orang yang meninggal itu adalah Muslim, semoga disyurgakan oleh Allah. Sebab kita tak tahu, dan hanya Allah yang tahu. Kita tak tahu, hanya Allah yang tahu. Adakah yang tembak tu betul-betul sakit mental, kena kacau dengan iblis, apa yang berlaku sebelum ni, semua masih dalam siasatan. Tapi kita bersedih perkara itu berlaku di negara kita. Maka angkatlah tangan, berdoa di hati, jangan berlaku macam ni lagi ya Allah. Ia sangat menakutkan. Ada isterinya yang sedang mengandung, ada isterinya yang sedang baru melahirkan anak kan. Jadi ya Allah, berapa banyak jiwa yang sedang bersedih. Jadi kita tak nak rakyat Malaysia, khususnya Muslim, yang bertimpa-timpa kesedihan. Sebab itu kitab ini sahabat, kita hadam sungguh-sungguh. Sekurang-kurangnya kita mampu menasihat diri sendiri. Semua diri kita kena kuat. Okay? Sebab kita tak tahu macam mana jahat liciknya iblis ni. Nak bagi hati kita ni terkona, terpusing ke tempat-tempat yang lain. Na'udzubillah. Okay? Kalau ke tempat yang baik tu memang tidaklah. Sebab bukan peranan iblis mengajak kita kepada yang baik. Pastinya bila dah masuk syaitan ni, dia akan bawa kita kepada tempat-tempat yang jahat. Wa na'udzubillah. Ia tidak memahami bahawa mana hilang tadi. Artinya jika hamba tersebut mampu menghadapinya dengan kesabaran, maka sesungguhnya Allah mencintai kesabaran orang tersebut dalam menghadapi cubaan itu. Kita sambung kepada perenggan baru. Demikianlah, maka merupakan suatu kesalahan yang besar bagi mereka yang memuja kesedihan. Sahabat yang dalam sedih, kami semua rakan-rakan La Tahzan sangat faham. Sebab tu bila Ustazah bersiaran di TV Al-Hijrah macam tadi kan, Amy duk jenis baca soalan, tak tahannya hati bila ada yang kata, Ustazah, suami saya sedang ditidurkan, tolong doakan. Ustazah, Kak Ngah saya yang paling baik dalam keluarga telah meninggal dunia. Sahabat, tangisan mereka itu tangisan kita. Tapi apa yang kita doa dalam hati itu, saudara aku, ya Allah, jangan biarkan dia lama dalam kesedihan. Dan jangan dia memuja-muja kesedihan itu.
Kerana apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jangan memuja-muja kesedihan itu. Muka surat 60 ke 59 kita buku ni. Saya takut orang confuse Tadi ada yang kata 59 and then 60. Kita berada di page mana sahabat-sahabat? Takut orang mencari-cari tak fokus pula. Ni kita berbicara pada orang yang ada kitab lah. Yang tak ada kitab dia dengar saja kan. Tapi kalau sama-sama niat nak habiskan. Ya, saya pakai buku kuning. Buku kuning muka surat 57. So, tadi saya nampak 59, ada yang respon 60. Kesian takut kawan-kawan kita tercari-cari. Sama ada 59, 60. Ustaz duk cakap kat Ustazah pasal apa? Buat orang confuse, ambil je lah buku baru tu letak tepi. Sahabat, sebenarnya bukanlah nak kata bakhil, kedekut, tak boleh ambil buku baru tu, banyak je stok. Tapi saya sayang kitab yang saya pakai warna kuning, kitab asal ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, pun hadiah daripada anak murid. Dan juga saya dah catat pelbagai nota daripada rujukan lain. Begitulah penyakit Ustazah Zai ni. Bila dah pakai satu kitab tu, walaupun kita duk jual kitab juga, kita sayang nak pindah. Mana ada PA yang boleh tolong. Dulu pernah saya tukar kitab. Saya gunakan tafsir Al-Azhar tu untuk kuliah tadabbur. Versi yang lama, saya pindah kitab yang baru. Lepas tu saya upas orang budak tunggu Riza SPM untuk pindahkan semua nota-nota saya dalam kitab lama tu ke buku yang baru. Tak sama. Tak sama sebab setiap contengan tu ada memori dia. Jadi kalau orang lain yang pindahkan sahabat, benda tu jadi dah macam tak ada roh. Jadi saya minta maaf Khalijah Muhammad kata 60, buku baru 60. Jadi muka surat 60 ni sahabat-sahabat dirahmati Allah tengok perenggan. Demikianlah maka merupakan suatu kesalahan yang besar bagi mereka yang memuja-muja kesedihan. Maknanya kan dia macam membiarkan diri dia dalam keadaan bersedih tu tanpa rasa nak usaha. Macam mana aku kalau duduk sorang-sorang je kat rumah ni aku lagi teringat. Aku kalau tak jumpa kawan-kawan aku lagi tak boleh. Aku kalau tak baca Quran aku lagi. Sebab tu ada orang yang hebat dengan kesedihan, dia mendekat kepada Allah dengan cara macam mana sahabat-sahabat. Saya belajar daripada seorang isteri yang kematian suami. Dia kata, Ustazah, ya Allah rindunya Ustazah. Buka mata tak ada dia. Kita nak tidur, selalunya dia ada kat sebelah. Sekarang tak ada. Tapi kan Ustazah, saya bersyukur pada Allah. Kita ni confuse lah. Saat tadi sedih, ni bersyukur pula. Macam mana ni? That's why kita kena berkawan sahabat. Kita akan dapat baca rasa dia. Dia kata memang sedih. Tapi setiap kali dia sedih tu, dia tak nak layan sangat. Dia akan terus bangkit ambil wuduk dan dia buka Quran. Dan rindu Ustazah dulu mesti satu hari baca Quran satu muka surat. Saya baca, dia semak, dia baca, saya semak. Allah, inilah sweet. Bukan nak bunga satu jambak, benda mahal-mahal kita minta merajuk suami. Siapa tadi sahabat kita sambut birthday? Kan janganlah merajuk kalau tak dapat hadiah hebat-hebat. Tak sweet langsung Ustazah dah. Yang paling sweet ni hari-hari baca Quran dengan suami. Patutlah dia rindu sangat dengan suami dia. Tapi lepas kematiannya, saya teringat Ustazah pesan. Bila teringat je zikir, bila teringat je doa, bila teringat je baca Quran. Terima kasih Ustazah. Kita pun tak tahu bila kita cakap macam tu kat dia. Dia kata terima kasih Ustazah. Bila saya teringat je, saya terus ambil uduk, saya baca Quran. Ustazah tahu sekarang ni setiap hari paling sikit saya baca Quran 1 juzuk. Allah meremang bulu roma sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan lama-lama dia boleh adjust dengan new norm. Dia tak ada suami tu kan. Tak adalah lama sangat dia bersedih. Subhanallah, apatah lagi yang kematian dalam COVID ni kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tengok cara Allah mengatur. Macam Syuib duk kata dekat kita lah, dia bercerita. Barulah saya faham kenapa dalam tempoh 3 bulan ini isterinya terlalu manja dengan dia macam tu kan. Dan orang macam tu kerja mesti selalu tinggalkan outstation. Tapi kenangan, baru-baru ni sahabat, bukan baru ni lah, Ramadan ke raya hari tu, Ustaz Amran Bollywood, sahabat Ustazah pun kematian kematian isteri. Pun dia bercerita, Ustazah saya baru faham kenapa kita PKP, kita pun tak keluar sangat ceramah-ceramah dekat outstation lah, tak ada. Jadi isteri dia sakit, bukan COVID kan, sahabat masa tu isteri dia sakit. Dan dia sepenuhnya jaga isteri sebab duduk di hospital swasta, jadi dia boleh tidur kat hospital. Dia kata Allah, momen tu sangat indah. Sebab sebelum-sebelum ni selalu meninggalkan kerja luar kan. Jadi sekarang isteri dia sakit, bukan anak-anak jaga, dia suruh anak-anak balik. Dia yang jaga isteri.
Jadi setiap kenangan apa yang dia persembang dekat katil hospital itu menjadi pengubat rindu. Dan bila dia datang rindu ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia bukan macam simpan semua baju-baju isteri, handbag. Masya Allah, apa antara Ustaz Amran buat? Sahabat-sahabat hilangkan rindu kepada isteri dia. Dia suruh anak-anak dia pergi cari paper bag, susun satu baju, satu tudung. Lepas tu ada kawan yang lagi rapat-rapat ni bagi handbag. Untuk apa? Nah, pergi rumah aunty tu, pergi hantar baju arwah mama. Nah, pergi rumah makcik tu, pergi hantar. Cakap ayah kirim salam supayanya apa nanti semoga bila mereka pakai menjadi kenangan. Bukan kami tak sayang. Awal lagi kematian dia dah buat macam tu. Sebab dia kata daripada pakaian tu tergantung saja, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak dimanfaatkan. Sekurang-kurangnya kawan-kawan dia pun rindu kat dia sama macam rindunya kami anak beranak. Kami tinggal sikit kat rumah sebagai kenangan, cukuplah. Ada anak menantu yang satu saiz boleh pakai, pakailah. Tapi kebanyakannya sebab dia gurau lah. Dia kata isteri saya dulu memang suka beli handbag, suka beli baju. Tak apa, saya layan. Jadi sekarang ni kesukaan dia tu saya bagi dekat kawan-kawan yang sering mendoakan dia ketika sakit. Kita belajar sesuatu. Jadi perkara ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, kawan-kawan akan, Allah Ustaz terima kasihlah ingat kat saya seronok bahagia dapat tengok baju dia ni, hilang rindu. Sama-sama belajar melawan sedih. Subhanallah sahabat, kita belajar daripada orang-orang yang kuat ni supaya dia tidak memuja-muja kesedihan. Ini kitab ni kata, maka merupakan suatu kesalahan yang besar bagi mereka yang memuja kesedihan. Sentiasa berusaha menciptakan kesedihan. Minta maaf kadang-kadang kita macam mencipta kesedihan tu. Kita dah elok-elok, dah boleh move on dah. Tiba-tiba nanti tengok dalam Islam antara ajarannya jangan berlebih-lebihan dalam mengucap takziah. Maksudnya macam mana sahabat? Family dah macam okey, dah boleh bangkit. Tiba-tiba kita macam berbulan-bulan baru dapat jumpa kan. Hari tu by phone kita dah ucap takziah dah. Tiba-tiba dah boleh rentas negeri nanti. Tiba-tiba kita pergi pula, kita salam, kita peluk, nangis kat dia. Kawan tu dah okey dah, dah boleh terima dah. Tiba-tiba takziah lah, aku pun duk teringat kat dia. Rupanya ini pun tidak digalakkan dalam Islam. Sebab kawan tu dah boleh kawal sedih, tiba-tiba kita mengundang kesedihan, cerita lagi, mencipta kesedihan. So, nasihat saya sahabat-sahabat hasil daripada rujukan kitab-kitab lain, bila kita macam, kalau tuan rumah tu tak sebut, kita jangan sebut. Ustazah pernah ziarah Al-Fadhil Ustaz MK Azman ketika kehilangan isterinya Ustazah Syadia. Beliau bukan berada di sini masa tu. Dah balik kampung, bawa anak-anak dia. Maknanya dah beberapa bulan jugalah kot. Berkebetulan Ustazah ada kerja sebelah sana dekat dengan kampung dia. Ustazah pun singgah rumah mak dia. Lepas tu sahabat, hati ni melonjak-lonjak ni nak tanya macam mana anak, macam mana ni kan. Lepas tu Allah, sebab adab, dia nampak macam dah okey dah. Dia nak tunjuk kuat depan anak-anak dia. Lepas tu kita pun duk cuit-cuit dengan ustaz, dengan suami ustazah kan. Macam mana nak tanya sebab kita ada benda nak bincang, takut mengundang kesedihan dia. Tiba-tiba Allah, itulah bila kita jaga adab tu, Allah createkan satu keadaan. Macam mana saya bawakan singgah dekat RNR, daripada KL pergi Kedah tu, saya singgah RNR, tak ada benda nak bawa ke anak dia yang kecil tu. Saya beli apa, Dunkin Donut tu kan, yang comel-comel lah, macam-macam tu kan. Lepas tu tiba-tiba anak dia, masa kami sampai tu yang kecil tu tidur. Lepas tu bila dah bangun tu, biasalah budak bangun merengek-rengek. Lepas tu kita pun cakap lah, ni kan Umi Zai bawakan, ni jom. Lepas tu dia bangun-bangun tu, tak mimpi apa agaknya. Tiba-tiba dia kata dia nak birthday, dia nak sambut birthday. Lah hati ni kata, kalau aku tahu aku belikan kek tadi. Mestilah budak-budak dia faham birthday tu ada kek. Jadi dia macam tak happy lah dapat Dunkin Donut tu. Lepas tu tiba-tiba ustaz kata, kan dulu mama selalu beli macam ni, bahagia. Bila dia dah start sebut tu, dia sendiri yang bercerita. Biasalah ustazah, dia kata dulu mak dia yang buat semua ni. Dia kata saya ni, dia kata yelah kita baru belajar. Tak apa ustaz, so, baru kita masuk line. Bukan kita tanya dulu, bukan kita mengundang sedih tu dulu. Barulah Masya Allah ustaz, kan malam-malam ada cari mak dia. So far tak ada ustazah. Saya pun pelik, punya rapat dengan mak dia, tapi jarang sangat sebut. Macam ni lah, bila saya sebut, baru dia macam teringat. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan undang kesedihan itu.
Kita selama ni kan dalam pergaulan kita selalu bila asal jumpa je kita pula yang buka cerita. Kawan tu dah okey dah. Tu kalau dia buka cerita tak mengapa. Jangan undang kesedihan dan cuba membenarkan kesedihan mereka dengan dalih mengatakan bahawa ianya telah diperintahkan dan dibenarkan oleh syariat. Sahabat-sahabat, kalau dia macam mengeluh tentang sedih dia, kita cakap kehendaknya Allah. Hari ini engkau bersedih, kami semua temankan, kami semua ada bersama engkau. Tapi kita tak tahu ke depan siapa di kalangan kita yang akan bersedih. Percayalah, gembira pun dari Allah, sedih pun dari Allah. Tertulis sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semua kita ada takdirnya masing-masing. Okey? Macam Makcik Siti Atikah ni dah merasa kehilangan suami awal-awal dulu besarkan anak-anak. Kalau Makcik Siti Atikah boleh share, Makcik Siti Atikah sendiri rasanya suka orang sebut-sebut lepas kematian tu ke, ataupun macam ada cara merawat. Kalau Encik Siti Atikah boleh share kan, macam mana rasa merawat kesedihan tu. Ni orang hebat ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Anak-anak semua menjadi. Sebab apa nampak kesusahan mak setelah menjadi ibu tunggal. Sahabat-sahabat, sikit-sikit berkenalan lah dengan ahli-ahli latahzan ni. Ia tidak memahami bahawa syariat justru melarang daripada bersedih. Syariat melarang daripada bersedih dan memerintahkan sebaliknya, iaitu merasa gembira terhadap rahmat Allah dan anugerahnya. Sahabat, sedih biasa datang pada setiap insan, tapi jangan melampau-lampau sedih. Tapi kita fokus dengan gembira terhadap rahmat dan anugerah daripada Allah. Subhanallah, merasa redha terhadap syariat yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergembira dengan kebaikan yang diberkahi yang turun dari langit menuju hati para kekasih Allah. Allahu Rabbi, bagaimana cerita-cerita sedih dalam peristiwa Nabi daripada kecil lahir tak ada bapa, kemudian kecil lagi dah ditinggal mati oleh ibunya, pak saudara dia, tok kesayangan dia yang bela dia menatang bagi minyak yang penuh pun meninggal dunia. Hatta datang kepada Nabi tahun duka cita, kematian dua orang tersayang serentak dalam tahun yang sama. Tak sedih lagi ke apa yang pernah dilalui oleh Rasulullah? Andai sedih itu boleh dalam syariat berterusan, Nabi akan orang pertama menjadi manusia yang bersedih sepanjang. Tapi Nabi tak sedih lama-lama sahabat. Kematian anak-anak lelakinya hanya mengusap air matanya. Lalu petang hari boleh sambung untuk kerja-kerja dakwah. Allahu Rabbi, ini jiwa yang kental yang kita harus belajar. Okey, satu lagi hadis, subhanallah. Satu lagi hadis. Ya, sahabat Tengku Nur Azira fokus kepada rahmat dari Allah, sebab rahmatnya Allah jauh lebih luas daripada murkanya Allah. Jangan undang murkanya Allah. Okay? Kita tak nak bangkit daripada kesedihan. Khawatir bukan rahmat yang datang, tapi murkanya Allah. Okay? Berhati-hati. Hadis lain yang kita nak belajar tadi, kita belajar bukan hadis sahih, tapi kenapa kitab ini bahas supaya kita tidak tersilap faham. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, takziah wana akmal, kami turut bersedih, semoga disyurgakan Allah ibu yang baik itu insya-Allah. Teruskan kebaikan ibu, pohon ampun daripada Allah segala dosa-dosa ibu, dan buat baik untuk apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Untuk kita mengharapkan insya-Allah pertemuan dengan ibu yang baik itu di dalam syurga sekeluarga. Insya-Allah sahabat kita yang baru kehilangan ibu. Baik, idza ahabballahu 'abdan nasaba fi qalbihi naihatan wa idza abghada 'abdan ja'ala fi qalbihi mizmaran. Allahu Rabbi, jika Allah menyukai seorang hamba, dia akan memberikan di hatinya suatu kesedihan yang amat mendalam. Jangan left dulu ni, hati-hati. Kita belajar macam hadis tadi tu, hadis tak sahih. Tapi kenapa Ustazah sebut juga? Kita nak belajar sahabat-sahabat, kitab ni memberi faham kat kita, jangan tersilap faham dalam belajar. Sebab tu saya tak nak skip-skip dalam bab kitab Latahzan ni. Biar kita panjang sikit tak apa sahabat-sahabat, tapi kita jelas. Okay? Bila dia membenci seorang hamba, dia akan menjadikan dalam hatinya seruling kesenangan. Na'udzubillah. Allahu Rabbi, Allah meremang bulu roma. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tengok kehidupan para rasul yang terdahulu. Berapa banyak rasul-rasul kita yang berendam air mata.
Yang dalam sedih, Nabi Yaqub, Masya Allah, dengan dipisahkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim, ayahnya sendiri tak mau beriman. Bagaimana dengan Nabi Nuh, isteri dan anaknya tak mau ikut jalan dakwahnya. Kalau kita kata kita diuji dengan kesedihan, mereka telah melalui terlebih dahulu. Tetapi kenapa ada manusia-manusia yang Allah ceritakan juga dalam Quran sentiasa bersenang-senang? Bukankah kita juga pernah melalui di zaman ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Apakah yang kita lalui? Kadang-kadang hati kita merasa tak adilnya Allah. Astaghfirullah, kenapa saya dah solat, saya dah buat baik, segala saya buat, tapi kenapa mak saya yang Allah matikan? Ustazah, orang tu sedang bermaksiat kepada Allah, orang tu tak nak dengar cakap Allah. Sembahyang pun tidak, masjid tak pernah pergi. Tapi kenapa mereka boleh bergelak ketawa, bahagia, bahkan makin kaya, makin kaya? Jujur sahabat, kadang-kadang hati kita berbicara macam tu. Kita khawatir itulah istidraj. Allah beri kepada orang macam Fir'aun. Biarkan dia berketawa, biarkan dia berseronok. Hatinya ada seruling kesenangan. Sepertinya wah orang yang bersiul-siul ke sana sini, macam orang tak ada masalah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, awas dengan rasa yang begini, awas. Sebab apa? Nikmat yang didapat itu kalau makin menyebabkan kita jauh dengan Allah, inilah tanda kemurkaannya Allah. Sebab tu Ustazah rasa deep sangat bila ada kan kadang-kadang dalam kisah-kisah pendek yang disebarkan melalui WhatsApp, Ustazah kata, ya Allah, aku belajar sesuatu daripada ni. Apabila seorang bertemu dengan Syekh, macam mana kita nak tahu bahawa kita ni sedang dimurkai oleh Allah? Sahabat, Syekh menjawab apa? Malam tadi tahajud tak? Tak, tapi aku tak tinggal segala yang fardu segala. Malam-malam lain aku tahajud, malam tadi aku tak tahajud. Syekh yang hebat ni boleh jawab apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Disitulah murkanya Allah. Allahu Rabbi tiap malam boleh bangun tahajud, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tiba-tiba malam tadi sepertinya Allah tak sudi untuk mendengar rintihan kita. Sebab tu jangan pernah jemu. Kalau ada yang menonton ni adalah orang yang hantar messenger dekat Ustazah tadi lepas rancangan TV Al-Hijrah, dia messenger Ustazah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, insya-Allah dalam messenger tu macam mana lama pun Ustazah akan belik satu persatu. Kadang-kadang soalan yang dah berbulan-bulan. Okey, sahabat-sahabat, sebab tu saya tak mampu dah untuk semua tu. Tapi Ustazah layan tadi kebetulannya buka-buka Facebook Messenger, nampak soalan dia. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa yang dia sebutkan? Sekejap, lupa pula dah nampak nama-nama ni. Okey, nanti saya nak cuba bacakan juga soalan-soalan yang saya jumpa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Rintihan seorang hamba yang minta pandangan daripada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak cerita sangat ni tapi tak teringat yang mana satu mesej. Sekejap Jadi kalau saya ingat saya cerita balik. Baik. Dia kalau dah bercakap lepas tu terbaca komen tu hilang sekejap. Baik. Hadis ini muka surat sebelah, buku saya dah jadi, kitab saya dah jadi muka surat 58, mungkin kitab anda 61. Okey. Hadis ini bersumberkan dan berasal dari riwayat Israiliyat. Okey, riwayat ini berasal daripada Bani Israel. Jadi sahabat-sahabat, bila kita baca hadis yang macam ni, kisah-kisah, sebab tu hati-hati, minta maaf sebut, ada seorang ustaz ni dia bagi nasihat macam ni. Dia kata kalau nak baca buku-buku ni, jangan baca buku-buku cerita kanak-kanak. Buku cerita kanak-kanak sekarang subhanallah, dalam kita beli online ni kan, dengan kartun-kartun, dengan macam-macam. Kadang-kadang hati-hati, bukan semua ceritanya adalah cerita yang diiktiraf, tapi banyak cerita-cerita daripada Bani Israel. Itu yang disebut sebagai riwayat Israiliyat. Okay, jadi takut terpesonglah kita, betul ke berlaku kisah macam ni. Okay, tapi selagi mana kita tak kata itu daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pandai-pandai create. Itu kalau orang hantar melalui WhatsApp sekian, Nabi Muhammad berkata, sahabat, Ustazah nasihat kalau cerita tu ada nasihat, padam je nama yang kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita menafikan nama Rasulullah tu, tapi sebab kita tak sempat nak tabayyun, nak kaji, betul ke cerita ni daripada Nabi Muhammad? Tiba-tiba kita sedap dia cakap daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati. Tapi kalau cerita tu ada manfaat untuk kita rasa insaf, teruskan bercerita. Hari tu Mama baca dalam satu WhatsApp ni,
Lepas tu anak tanya, daripada mana mak cerita tu? Tak payahlah kita tanya daripada mana, tapi cerita tu betul-betul terkesan. Kalau tengok drama, cerita dongeng-dongeng dulu-dulu, apa cerita? Batu belah, batu bertangkup. Sampai sekarang kita ingat cerita tu. Kita tak tanya pun kisah daripada mana. Kan sahabat-sahabat? Asalkan dia memberi pelajaran kepada kita. Tapi jangan gunakan ini daripada Nabi SAW. Sebab kita tak sempat nak kaji. Bahaya. Okay? Sebab Nabi tak kata, tiba-tiba kita pula kata. Macam itulah kita kena berhati-hati. Baik. Ada pula yang mengatakan bahawa hadis ini termaktub dalam kitab Taurat. Setelah datangnya Al-Quranul Karim, jom kita fokus kepada cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran. Terlalu banyak. Kisah para rasul, musuh-musuh yang memusuhi mereka, ada yang bertaubat, ada yang insaf diterima mereka oleh para rasul, ada juga yang mati dalam kemaksiatan, terus-terusan derhaka kepada Allah. Macam-macam cerita. Tinggal lagi kita je yang tak jumpa sebab kita tak cari. Macam itulah. Kemudian sahabat-sahabat, meskipun demikian, perkataan ini memiliki makna yang benar. Ini adalah kerana sebagaimana yang sering kita lihat, orang mukmin akan sentiasa bersedih atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Sementara orang-orang fasik pula akan sentiasa lalai. Siapa orang fasik? Orang yang telah rosak agamanya, orang yang sudah menjauh dengan Allah, meremehkan, merasa senang dan bangga dengan dosa-dosanya. Jangan pernah jadi manusia yang berbangga dengan dosa. Antaranya sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang paling kita kena jaga sekarang ni, subhanallah, kita dah menutup aurat. Sahabat-sahabat, tadi ada seorang lagi, apa nama pelakon ke penyanyi tak tahu, ustaz lah duk tunjuk, yang kenal ni, Izara Aisyah. Saya pun tak tahu kenapa bang, dia dah berhijab. Semoga kan kematian Siti Sarah ni, kadang-kadang sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada kawan-kawan dia yang ikut. Dia dah berhijab. Lepas tu, wah, abang ada masa pula baca. Tak, tadi abang tengah tunggu ni, keluar pula kat Facebook. Abang sajalah bagi tahu. Boleh jadi bahan ceramah kan. Dia kata, dia ni hijrah. Lepas tu dia pesan tolong delete semua gambar-gambar dia lama tu. Saya kata, oh bagus ni. Baru hijrah dah pesan macam tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sepatutnya. Tapi sebahagian daripada kita masih seronok mempamerkan gambar-gambar kita yang tak menutup aurat. Minta maaf kalau ada sahabat-sahabat yang belum menutup aurat. Kami doakan, insya-Allah Allah campak nur iman hidayah untuk anda cinta dengan pakaian-pakaian Islam yang patuh syariat. Tapi yang dah menutup aurat ni, sahabat-sahabat, jangan berbangga dengan dosa-dosa kita yang dulu. Terkikik-kikik gelak, kawan duk share dalam WhatsApp group sekolah kan, kawan-kawan. Tiba-tiba kau ingat tak dulu kau masa ni rambut blonde, kau masa ni rambut macam ni. Jangan seronok. Sebab bila kita berseronok, itu maksudnya kita masih merasa nikmat dengan dosa yang pernah kita buat. Belum namanya taubat. Sebab namanya taubat, kita letakkan satu noktah yang besar. Aku tak nak pandang, aku tak nak ulang, aku tak nak rasa seronok dengan maksiat dan dosa itu. Ini baru benar-benar taubat. Sebab tu kalau orang tak memahami konsep taubat, dia hanya tahu, buat lagi, tahu, buat lagi, tahu, buat lagi. Na'udzubillah min zalik, sahabat-sahabat. Dan sekiranya orang, menantu Datuk Siti Nurhalizah tahu mauda. Okay. Dan sekiranya orang-orang mukmin ini bersedih, maka itu adalah kerana mereka telah melewatkan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Allahu Rabbi, menyia-nyiakan waktu untuk mencapai darjat yang tinggi di sisi Allah, dan kesedaran bahawa mereka telah melakukan banyak kesalahan. Hal ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, berbeza dengan kesedihan orang fasik. Kesedihan orang beriman dengan orang fasik ni sangat berbeza. So kita belajar hari ini contoh, kita berdepan dengan kematian hari-hari. Sampai sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita merasakan entahkan aku ni malam ni, besok, lusa, minggu depan, Allah, kematian tu sangat dekat. Ustazah takutnya kalau kita dimatikan dalam keadaan wabak ni, Ustazah, kita tak bersiap sedia pun lagi. Sahih? Tapi percayalah, kematian yang mengejut datangnya itu, si mati itu jauh lebih terkejut. Jauh lebih terkejut, sahabat, bila dia buka mata, dia dihidupkan semula oleh Allah untuk melalui himpitan kubur, azab kubur. Dia akan merasa, mati dah ke aku ni? So kita terkejut,
mendengar berita kematiannya, diri sendiri itu jauh lebih terkejut. Sahabat-sahabat, siap ataupun tidak, kita tetap mati. Siapa yang tentukan tarikhnya? Allah. Saatnya Allah. Tak terlambat satu saat, tak tercepat satu saat. Jadi bila datang saat itu, dalam wabak, dalam kematian mengejut, kematian yang tiba-tiba, yang beratus-ratus satu hari, kita tak sangka dia pergi ke pusat kuarantin sihat, tiba-tiba sesak nafas mati. Ada yang tak COVID pun mati. Hari ni jiran saya sedang diuruskan jenazahnya, khabarnya tak COVID, tapi mudah-mudahan lepas COVID test ni memang betul, sebab orang dah berumur, sakit kencing manis kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak COVID pun boleh mati. Itu kita nak cerita. Tapi orang yang mati dalam keadaan mengejut, dalam keadaan tiba-tiba, dalam keadaan serentak ramai-ramai ni sahabat dirahmati Allah, yang mati dalam iman adalah orang yang sangat beruntung. Yang mati tanpa iman adalah orang yang sangat rugi. Maka dah tak ada masa untuk kita bertangguh-tangguh. Nantilah nak upgrade iman, nantilah nak jadi orang yang makin dekat dengan Allah. Dah tidak ada masa. Please faham. Jadilah kita manusia yang seolah-olahnya kalau tiba pun giliran aku, ya Allah, semoga saat itu aku sudah bersedia untuk berdepan denganmu. Saat ajal datang kepada kita sahabat, kita bukan kata berdoa supaya kita mati. Tidak. Sebab kita kena sentiasa upgrade diri kita untuk bawa bekalan mati. Tapi kalau dia datang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak nak terkejut dalam keadaan kita rasa rugi, lalu kita yang menjerit itu, balikkan aku ke dunia walau satu saat untuk aku bertaubat, ya Allah. Aku dah lama engkau hidupkan, peluang taubat ada, sampai dah datang COVID ni setahun lebih, aku masih bertangguh-tangguh. Sampai bila sahabat? Nak tunggu pencen? Allah tak pernah bagi dekat kita syarat pencen dulu baru mati. Berapa ramai yang belum pencen, hatta tak sempat dapat kerja, tak sempat dapat suami isteri, tak sempat dapat anak, Allah matikan dia. Mereka bersedih kerana kehilangan sesuatu yang bersifat duniawi, termasuk syahwatnya, kenikmatannya, keuntungannya dan berbagai keinginannya. Kesedihan, kegundahan dan kegelisahan mereka adalah kerana keduniaan. Jadi kalau kita rasa sedih pun, bukan kerana kita sedih berpisah dengan dunia kita. Semalam kita dah belajar, kita sedih kerana ada sahabat Nabi yang tidak dibawa untuk pergi berjihad di jalan Allah. Kerana kata Nabi, aku nak bawa hang ni, tapi tak cukup kenderaan, kuda, unta tak cukup. Okay? Macam hari ni kalau orang kata, Ustazah, mokcik-mokcik lah, masa Ustazah nak pergi hantar bantuan banjir di Kelantan satu ketika 2015-16 yang Kelantan teruk sangat banjir, sahabat-sahabat mokcik-mokcik masjid. Ustazah Cik nak ikut, Ustazah Cik nak ikut, tak sampai hati. Lalu kita nak belai jiwa mereka ni, Cik, macam ni lah, kalau Cik ikut nanti dengan lumpur-lumpur, larat ke nak tolong saya, duk menyapu lah, duk sembuh lumpur-lumpur tu, larat ke? Masa tu Ustazah larat sangat lagi lah. Oh tak larat lah Ustazah, nak tengok je. Kalau setakat nak tengok, dengan kita duduk licin-licin berjalan, pakai pula kasut 5 inci contoh kan, anak-anak komplain dekat Ustazah, pasal apa bawa mak saya ni, dah mak saya jatuh, retak tulang punggung apa semua, masuk hospital, ni Ustazah punya hal lah ni. Rupanya mereka tak dibawa tu, mereka sedih. So nak merawat sedih mereka supaya tidak dibiarkan dalam sedih, cakap dengan Ustaz, bagusnya bang makcik ni, dia sedih sebab tak dapat ikut buat kerja-kerja amal, tapi keadaan dia tak mengizinkan. So kita tak nak bagi dia sedih, Cik. Saya ni kalau Cik nak rasa macam mana pun terpulang lah, tapi saya nak merawat sedih. Kenapa Ustazah? Ustazah nak bawa Cik ke tak? Allah pandang kita, Cik, bagaimana usaha kita. Orang muda-muda ni kalau ada yang tengah tunggu SPM tak ada kerja, jom ikut saya, kerahkan jadi sukarelawan. Kat situ kan kita wakafkan, infakkan. Sahabat-sahabat, petang ni pukul 5.10, tolong pergi ke page Al-Fawaz Travel. Kita bersama Ustaz Hanafiah, bersama anaknya Da'i Syafiqah. Saya beri mereka tajuk untuk kita live hijrah. Hijrah, aku wakafkan anakku di jalan Allah. Mesti ramai ibu-ibu yang ngeri nak dengar petang ni. Macam mana Ustaz Hanafi tu dia boleh sebut, saya nak kalau boleh
pembebas bumi Palestin, pejuang Palestina tu daripada kalangan anak-anak saya. Tu dia, kita dengar, ush, betul Ustaz ni. Boleh mati terkorban syahid tu anak-anak dekat sana. Takkanlah saya nak pembebas bumi Palestin tu di kalangan anak-anak saya. Semangat. Kanser tu sahabat. Tapi masih ada jiwa, subhanallah, kita kagumlah orang-orang macam ni kan. Jadi kita nak belajar, ibu ayah nanti pergi 5-10 petang di page Al-Fawaz Travel. Kat sini pun ada dekat page Ustazah Muzayanah. Saya akan pautkan link itu. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak tengok sedih. So saya cakap makcik tu, makcik, kalau makcik nak bersama-sama saya, kalau makcik ada simpanan, makcik tahu saya nak beli penyapu je 100 penyapu ni untuk diagih pada kampung. Saya nak beli Quran 150 Quran. Masa tu saya dah buat list sahabat. Makcik nak bersama. Nak ustazah. Tak payah banyak. Sikit daripada bahagian kita. Percayalah Allah pandang macam makcik yang pergi sana. Walaupun hanya duitnya. Jadi dia bahagia. Dia tak jadi nak sedih. Tak jadi nak merajuk dengan ustazah. Kenapa tadi dia bersedih? Sebab dia tak dapat untuk merebut akhirat dia. Hari ni kebanyakan kita silap sedih kerana kita tak dapat dunia kita. Sahabat, ada saya belajar lagi daripada seorang anak murid hebat dia ni. Orang baik, rumah besar. Satu hari dia balik kampung 2 biji kereta. Memang kalau raya dia balik kampung 2 biji kereta. Ustazah, saya balik-balik tu tengok. Ingatkan anak saya dah sampai dulu ke buka gate. Rupanya kereta kami lalu dah masuk pos tu. Hal lain pula jadi ni. Sebab malam sampai belum subuh, kereta dia, tayar kereta naik dekat atas gate. Anda faham maksud? Perompak ni punyalah kurang asam. Dia pergi buka gate terus dia baringkan dekat atas pos. Dia pun masuk dalam rumah, jam-jam dinding, laptop-laptop anak yang tinggal semua habis. Jiran boleh kata, ingatkan pindah rumah. Dia pun bawa lori, keluarkan semua barang-barang dia ni. Jumpa saya dekat masjid. Kakak ni boleh kata apa sahabat? Ya Allah kak, semoga digantikan dengan yang lebih baik. Saya duk sebutlah bila dah jumpa lepas cuti raya tu kan. Dia kata, Kak Ustazah, akak redha. Akak dengan suami fikir macam ni je. Ya Allah, ada ke zakat-zakat aku yang tak selesai lagi? Dia cakap macam ni maknanya dia memang pembayar zakat. Tapi mungkin ada yang tak sempurna. Sebab tu sahabat Islam ni cantik. Kalau fardu solat, ada solat sunat. Kalau puasa fardu, ada puasa sunat. 9-10 Muharram ni jom kita pakat-pakat puasa sunat. Hari Ashura. Ditambah sebelumnya hari Tasu'a. Nanti kita belajar lain lah, cari kuliah fiqh pula sahabat-sahabat. Kalau bab zakat yang wajib fardu, ada sedekahnya pula untuk kita top up. So dia jumpa saya, dia dah kehabisan isi rumah tu. Ustazah, tolong Ustazah sebarkan dekat mana-mana pula. Akak duk rasa ni rumah akak masuk perompak tu, akak tak apa, yang penting nyawa kami semua selamat. Tak apa Ustazah, kalau Allah nak bagi rezeki sekejap je, isi rumah tu akan datang balik. Subhanallah, dia boleh bersedekah lagi. Mungkin ada zakat-zakat akak yang tak sempurna ke, tolong ya Ustazah jangan ditangguhkan. Kita balik sahabat. Ya Allah, hebatnya orang ni. Dia tak melayan kesedihan. Sebab macam dia kata, benda yang dalam dunia ni sekejap je kalau Allah nak tarik. So jangan hilang apa isi dunia ni dengan sedih yang melampau-lampau. Saya belajar sesuatu daripada orang-orang yang hebat ini. Saya bawa dalam kuliah-kuliah saya supaya anda merasakannya juga. Tak fair and lovely lah Ustazah sentap seorang-seorang. Ustazah kena ajak semua orang sentap bersama-sama. Faham maksud? Dalam sebuah firman Allah menceritakan seorang Nabi dari Bani Israel, itulah Nabi Yaqub alaihissalam. Tadi Ustazah sebutkan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, surah Yusuf ayat 84. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa biyaddat 'ainahu minal huzni fahuwa kazim. Dan kedua matanya menjadi putih kerana kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya kepada anak-anaknya. Yusuf, surah Yusuf ayat 84. Cerita tentang sampai buta mata Nabi Yaqub menangisi. Allahu Rabbi. Sekejap sahabat. Ada ni, ada tulisan nama. Okey, bagi tahu Kak Fiza lagi. Okey, syukran. Sikit gangguan. Allahumma salli ala Muhammad. Wa biyaddat 'ainahu minal huzni fahuwa kazim. Wa biyaddat, ini warna putih, dan kedua matanya menjadi putih. Kita tengok kadang-kadang ada orang buta, tapi buta tu tak tutup mata, buta tu celik. Kan kita nampak kadang-kadang matanya macam mana minta maaf sebut
Dia nampak macam sampai putih mata tu, tak nampak mata hitam tu kadang-kadang. Ada macam-macam jenis buta kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kerana apa? Terlalu banyak menangis. Bukan cerita Kasim Selamat yang banyak menangis tu, tapi adalah kisah para rasul sebab dia terlalu sedih. Tengok, ayat ini mengkhabarkan tentang kesedihan Nabi Yaqub alaihissalam ketika beliau kehilangan anaknya Bunyamin dan anak yang dikasihinya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam mendapat ujian seperti kehilangan Bunyamin adalah sebagaimana halnya dia pernah mendapat ujian dengan berpisahnya antara dirinya dan anak yang dikasihinya, itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Adik-beradik ramai sahabat-sahabat hok yang pergi ke jalan baik, yang baik sungguh-sungguh ni Nabi Yusuf dengan Nabi Bunyamin, dengan Bunyamin anaknya. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang baik pula lah yang diuji Allah. Hidup kita macam tu kan, kita kata ya Allah Ustazah, anak saya yang baik pagi tadi yang share dekat TV Al-Hijrah tu, dia kata Kak Ngah saya ni anak kakak yang paling baik, yang paling disayang mak, yang paling memudahkan urusan kami sekeluarga. Itu yang Allah ambil. Bayangkan kesedihan keluarga itu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Rupanya apa maksud yang kadang-kadang orang tak faham tengok tajuk TV Al-Hijrah pagi tadi, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Dengan Allahu Akbar, sebab dada. Sebab Ustazah jumpa ni dalam masyarakat, Ustazah baru saya nampak hikmah. Rupanya Allah ambil anak saya yang baik tu Ustazah, anak yang dulu tak pernah balik rumah, yang derhaka pada saya, dia terus berubah 360 darjah. Sekarang tanggungjawab kakak dia tu Ustazah, dia ambil, dia bawa saya pergi hospital dia ni. Ya Allah Ustazah, memang sepatutnya dia lah. Dulu tu kakak, dah lah dia perempuan, nak usung saya ke hospital, nak jaga anak-anak lagi. Yang lelakinya tidur je Ustazah. Tapi Allah beri kat saya Ustazah, bila kakak ni meninggal, adik lelaki ni baru buka mata. Sekarang ni saya rasa bahagia Ustazah. Semoga anak saya tu dekat syurga. Yang lelaki ni Masya Allah, dia sangat bertanggungjawab dalam keluarga. Masya Allah sahabat, kita semakin faham Allah yang mengatur. Allah maksudkan nak beri yang lebih baik tu mengikut keperluannya kita, bukan kehendaknya kita semata-mata. Okey, jadi kita sebutkan demikian. Okey. Yang tadi hantar messenger tu, dia tanya, salah ke kalau dia nak kekal berdoa biar dirinya sentiasa dalam kesedihan? Tu dengan TV Al-Hijrah lah tu pagi tadi. Padahal Ustazah dah jawab dah tadi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi Ustazah pun jawab macam tu kan. Ustazah copy sebiji-sebiji. Nabi SAW kalau dia menjadikan sedih itu sebagai satu sunnah, dia akan tunjuk dah contoh tu. Sebab Allah turunkan dia sebagai Rasul untuk kita copy paste, mudahnya bahasa macam tu. Tapi kita sukar pula nak ikut apa yang dilalui oleh Nabi kan. Ini Rasul-Rasul yang terdahulu. Cerita-cerita yang kita ambil daripada Quran. Allahu Rabbi. Saya sebelumnya nak habiskan sikit ni. Baik, betapapun ayat di atas hanya sekadar memberi khabar dan gambaran tentang betapa beratnya cobaan seorang Nabi. Seorang Nabi dicuba dengan begitu berat. Itu bukan bererti bahawa kesedihan seperti itu diperintahkan atau dianjurkan. Bukan sedih sampai menangis, sampai buta Nabi Yaqub dianjurkan, bukan. Habis itu kenapa berlaku demikian? Dan itu sahabat-sahabat dirahmati Allah, justru sebaliknya kita diperintahkan supaya memohon perlindungan kepada Allah dari segala kesedihan. Sebab itu bukan sedikit doa Nabi Yaqub dalam surah Yusuf. Ini adalah kerana kesedihan itu laksana awan tebal, malam pekat yang panjang, dan merupakan aral panjang yang melintang di tengah jalan menuju ke arah kemuliaan. Kita nak pergi kat satu destinasi dengan penuh kebahagiaan. Tengah-tengah tu pokok tumbang lah, ranting-ranting bertempiaran, berserakan kan sahabat-sahabat. Kena turun dulu alihkan halangan di jalanan. Ingat, mudah kita nak pergi ke satu destinasi yang cukup membahagiakan. Itulah antara halangan-halangannya. Dan kalau kita stop pada halangan yang membawa kesedihan, kita takkan bertemu dengan titik kebahagiaan. Faham Macam kita baca buku, novel tebal, sampai ke tengah-tengah tu cerita sedih. Duk kerja lap air mata je lah. Lap air mata, sedih mama, sedih lah. Mati pula heroin dia ni, sedih lah kan. Anak itu pasal apa ma? Dah habis belum baca novel tu? Alah mama tak boleh lah nak baca muka surat sebelah dah ni, sedih sangat ni cerita ni.
Akhirnya kita tak tahu endingnya apa. Duk ulang best lah, best lah, best lah. Kan kalau tengok movie duk rewind ke kan. Macam itulah sahabat, akhirnya kita tak tahu ending dia apa. Hidup kita ada pengakhiran. Pengakhiran destinasi yang kita harapkan adalah syurga Allah. Tempat yang penuh istirahat daripada segala penat dan sedih. Okey. Pendapat Abu Usman Al-Jabari ini boleh disanggah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, perenggan ni selain Abu Usman Al-Jabari, semua ahli sufi sepakat bahawa bersedih kerana perkara duniawi itu tidak terpuji. Tak terpuji, sedih kerana dunia. Menurut Abu Usman, kesedihan itu walau apa jua bentuknya adalah merupakan sebuah keutamaan dan tambahan kebajikan bagi seorang mukmin selama mana kesedihan itu bukan dikarenakan suatu kemaksiatan. Ada juga kisah orang menangis sampai keluar air mata darah, buta matanya kerana kehilangan boyfriend tercinta. Yang dia duk bermaksiat selama ni, menangis bagi nak rak. Ni siapa mati ni? Suami ke boyfriend? Boyfriend, Ustazah. Siap, saya dah pernah mengandung anak luar nikah 3 orang dengan dia. Awak jadi macam ni ni. Allah nak pisahkan kamu dengan maksiat. Bertaubatlah. Kalau kena tinggal dengan lelaki yang tak guna. Sepatutnya bertaubat, bersyukur. Yolah Ustazah, sepanjang dia jadi boyfriend saya, suka-suka je nak pegang-pegang tangan, nak ambil kesempatan pada saya. Saya dah jatuh cinta dengan dia. Saya tak kisah orang buat apa kat saya. Na'udzubillah. Lepas tu kena tinggal, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Menangis bagi nak rak. Makan pun tak mahu. Lawan mak ayah semua. Sebenarnya itu titik mula untuk Allah tarik kamu ke jalannya Allah. Tapi kamu yang tidak mahu. Subhanallah. Ia juga mengatakan kesedihan itu tidak diwajibkan dengan dalil khusus, yakni takhsis, tetapi diwajibkan secara tamhis, itulah dengan sebab tertentu. Penjelasan gelak pendapat Abu Usman Al-Jabari ini boleh disanggah dengan berikut. Tidak diragukan lagi bahawa kesedihan merupakan ujian dan cobaan dari Allah. Bagaimana halnya dengan cobaan penyakit, kegundahan dan duka cita? Namun, jika kesedihan dijadikan sebagai alat untuk mencapai darjat yang tinggi, hal itu adalah tidak benar. Ini saya faham macam ni sahabat-sahabat. Ada orang yang menjadikan status-status sedih, wajah-wajah sedih. Kan dia buat selfie wajah sedih. Lepas tu nanti kawan PM tepi. Hang pasal apa, ada masalah rumah tangga ke? Ya kan, aku ada masalah rumah tangga. Kalau hang jadi lelaki aku kan bagus. Gitu pula dah. Dia mohon simpati. Kesedihan-kesedihan yang begini sahabat tidak diiktiraf oleh Allah. Jangan kita mengharapkan redanya Allah dengan kita menunjukkan kesedihan untuk mendapat simpatinya makhluk. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahu Akbar, bahaya ni. Atas dasar itu sebaiknya anda berusaha untuk sentiasa gembira dan berlapang dada. Sebab tu orang hebat. Masya Allah, baru-baru ni kan di kalangan para asatizah terkesan dengan kematian almarhum Maulana Qamar. Kita baca sahabat-sahabat dirahmati Allah, dalam akaun dia berbaki RM500 sahaja. Kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah tidak mengajarkan kemewahan kepada isteri dan anak-anak. Banyak merasa susah, hidupnya sangat sedih, tapi dia tidak pernah mempamerkan kesedihan. Seorang yang sangat menceriakan. Ini dekat dengan kita, baru 2-3 hari lepas meninggal. Kalau kita tak mampu ikut hidupnya para rasul, kita ikut ustaz-ustaz asatizah kita yang meninggal dalam suasana COVID ni. Allah, jangan lupa memohon kepada Allah agar selalu diberi kehidupan yang baik dan diredai, kejernihan hati dan kelapangan fikiran. Ini semua adalah merupakan sebaik-baik nikmat di dunia, sehingga sebahagian orang berkata, sesungguhnya di dunia ini terdapat syurga. Siapa sahaja yang tidak memasukinya, ia tidak akan syurga di akhirat. Tak faham Ustazah, dulu kata dunia ni ibarat penjara bagi orang beriman, syurga bagi orang kafir. Kenapa pula Word ni mengatakan, sahabat-sahabat di dunia ini terdapat syurga? Siapa yang tak memasukinya, tidaklah dia akan mendapat syurga di akhirat. Syurganya Allah di atas muka bumi antaranya majlis-majlis ilmu. Syurganya Allah di atas muka bumi adalah majlis-majlis zikir. Kita dah belajar hari itu. Syurganya Allah di atas muka bumi adalah baiti jannati. Rumah kita ni kita benakan syurga di dalamnya biar tidak bermewah,
tapi semuanya sahabat-sahabat ketaatan kepada Allah kita lakukan bersama di dalamnya. Jadi walaupun ada orang nampak susah, dia bahagia. Itulah syurga yang diawalkan. Semoga nantinya dia beroleh syurga daripada kesusah payahannya, tapi tak bersedih dengan apa yang tak dapat atas dunia. Sebab dia tahu tertangguh di dunia, nanti dia akan dapat di dalam syurganya Allah. Pengakhiran, hanya Allah satu-satunya zat yang layak kita mohon agar dia berkenan melapangkan hati kita dengan cahaya iman, menunjukkan hati kepada jalannya yang lurus, dan menyelamatkan kita dari kehidupan yang susah dan menyempitkan. Subhanallah, subhanallah. Tepat 1 jam. Saya mohon maaf sahabat-sahabat. Kitab La Tahzan Ya Allahu Rabbi, nanti saya akan buat sambungan ketiga. Itulah dia khusus renungan, yang mana renungan ni adalah himpunan doa-doa yang diajarkan untuk orang yang disinggahi rasa sedih. Subhanallah. Jadi kita belum belajar ni lagi. Kenapa saya nak bacakan juga besok, supaya kita baca dan sebut dengan betul. Kalau yang nak jadikan amalan, nak pindahkan ke Facebook, ke family group masing-masing, sahabat-sahabat, bila sedih je kita buka. Semoga insya-Allah terpandulah hati-hati kita dengan redanya Allah. Terpandulah hati-hati kita ke arah mengikut sunnah Rasulullah. Dan insya-Allah sama-sama kita beramal akannya. Lalu tidak ada tempat yang paling nikmat hadiah dari Allah, itulah jannah. Salam ukhwah fillah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah sentiasa bersama-sama kita. Esok kita tutup bab 31 ini dengan renungan segala doa-doa yang warid datang daripada Nabi SAW. Moga Allah redha. Ampun maaf zahir batin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa 5.10 petang boleh join Ustazah punya live dengan Ustaz Hanafi dan Dai Syafiqah. Hijrah, ku wakafkan anakku ke jalan Allah. InsyaAllah bermanfaat untuk semua anda. Assalamualaikum.